Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan panduan menulis rumusan SPM. Panduan yang pertama, kita hendaklah merancang untuk menulis rumusan dalam bentuk 4 perenggan. Perenggan 1, pendahuluan. Perenggan 2, isi tersurat. Perenggan ketiga, isi tersirat. Dan perenggan keempat, kesimpulan. Seterusnya, panduan yang kedua, kita perlu fahami panduan pemarkahan rumusan. Seperti yang kita semua sedia maklum, jumlah markah keseluruhan bagi rumusan adalah 30 markah. Bagaimanakah markah 30 dapat diperoleh? Kita perlu tahu bahawa pengiraan markah dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama, markah keseluruhan isi yang terdiri daripada pendahuluan, isi tersurat, isi tersirat dan kesimpulan. Manakala, bahagian kedua, markah bahasa. Bagi markah keseluruhan isi, pendahuluan sebanyak 2 markah. Isi tersurat, 2 markah diberikan bagi setiap satu isi. Begitu juga dengan isi tersirat. Kita perlu pastikan jumlah kombinasi isi tersurat dan isi tersirat adalah sebanyak 8 isi. Contohnya, jika satu isi tersurat, maka kita boleh tambah 7 isi tersirat. Jika 4 isi tersurat, kita tambah 4 isi tersirat. Jika 7 isi tersurat, maka kita boleh menulis 1 isi tersirat. Kita boleh menulis isi lebih daripada 8 isi dengan syarat jumlah patah perkataan adalah tidak melebihi 120 patah perkataan. Jumlah markah kombinasi isi tersurat dan isi tersirat adalah sebanyak 16 markah. Bagi markah penutup atau kesimpulan adalah sebanyak 2 markah. Oleh itu, jumlah markah keseluruhan isi adalah sebanyak 20 markah. Untuk markah bahasa, kebiasaannya, markah diberikan separuh daripada markah keseluruhan isi. Markah penuh bagi markah bahasa adalah sebanyak 10 markah. Contohnya, jika markah keseluruhan isi adalah 18 markah, maka markah bahasa adalah 9 markah. Jumlah markah rumusan yang diperoleh adalah 27/30 markah. Panduan yang ketiga. Kita hendaklah menganalisis kehendak soalan. Kita perlu membaca soalan dengan teliti untuk menentukan tema, fokus 1 iaitu isi tersurat yang kebiasaannya terdapat di dalam petikan dan fokus 2 yang terdiri daripada isi tersirat. Ia tiada dalam petikan dan merupakan idea sendiri. Contoh soalan. Baca petikan di bawah dengan teliti. Kemudian, buat satu rumusan tentang faedah-faedah yang diperoleh daripada bidang bioteknologi di negara ini dan halangan-halangan yang dihadapi untuk menjayakan bidang tersebut. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Tema bagi contoh soalan ini adalah bioteknologi. Fokus 1 adalah faedah-faedah yang diperoleh. Fokus 2, halangan-halangan yang dihadapi.
Sebagai syarat tambahan, kita perlu kenal pasti kumpulan sasaran. Contoh soalan ini tidak mengandungi kumpulan sasaran. Anda boleh menggunakan perkataan rakyat atau masyarakat sebagai kumpulan sasaran. Selanjutnya, panduan keempat. Berikut adalah template pendahuluan. Terdapat dua kaedah yang boleh digunakan untuk menulis pendahuluan. Sekiranya kita mulakan dengan petikan, kita akan menggunakan hanya fokus satu, iaitu isi tersurat, kerana petikan hanya mengandungi isi tersurat. Template yang kita boleh gunakan adalah petikan membincangkan fokus satu, iaitu isi tersurat dalam kalangan kumpulan sasaran di negara ini. Manakala, sekiranya kita pilih kaedah 2, kita boleh gunakan perkataan rumusan. Rumusan merupakan hasil penulisan pelajar yang mengandungi fokus 1 dan fokus 2. Contohnya, rumusan membincangkan fokus 1 iaitu isi tersurat serta fokus 2 iaitu isi tersirat di negara ini. Selain itu, kita perlu pastikan bahawa kita akan gantikan kata kunci pendahuluan dengan sinonim yang sesuai. Sekiranya dalam soalan terdapat kata kunci langkah, kita boleh guna sinonim usaha, strategi, kerjasama, tindakan, kaedah, inisiatif, tanggungjawab atau cara. Begitu juga dengan faktor, kesan, kekangan, peranan, faedah, tujuan, masalah dan sebagainya. Kita boleh menggunakan sinonim. Jika kita menulis kata kunci yang asal, maka tidak akan dikira. Berikut adalah contoh soalan. Sebagaimana kita telah bincangkan, tema adalah bioteknologi. Fokus 1 adalah faedah-faedah yang diperoleh dan fokus 2 adalah halangan-halangan yang dihadapi. Bagaimana kita mahu menjana pendahuluan yang baik? Berikut adalah contoh pendahuluan. Sekiranya kita menggunakan kaedah 1, kita boleh menulis petikan membincangkan manfaat-manfaat yang diperoleh daripada pembangunan bioteknologi dalam kalangan rakyat di negara ini. Kata kunci faedah digantikan dengan manfaat. Manakala contoh bagi kaedah kedua, rumusan membincangkan manfaat-manfaat yang diperoleh daripada pembangunan bioteknologi dan cabaran-cabaran yang dihadapi di negara ini. Manfaat berasal daripada perkataan faedah, manakala cabaran berasal daripada perkataan halangan. Panduan yang kelima. Berikut adalah contoh petikan. Pelajar boleh menekan butang pause untuk membaca petikan. Setelah petikan dibaca dengan teliti, berikut adalah contoh isi tersurat. Terdapat 6 isi tersurat yang telah diperoleh. Berikut adalah template isi tersurat. Kita boleh gunakan penanda wacana yang sesuai. Berikut adalah contoh perenggan isi tersurat. Kita memasukkan isi tersurat ke dalam template yang telah dicadangkan. Seterusnya, panduan ke-6. Sebagaimana kita telah bincangkan, terdapat 6 isi tersurat yang diperoleh. Maka, kita hanya perlu tambah 2 isi tersirat,
untuk mencukupkan jumlah isi sebanyak 8 isi. Berikut adalah contoh isi tersirat. Anda boleh menggunakan templat isi tersirat yang dicadangkan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Berikut adalah contoh perenggan isi tersirat. Akhir sekali, panduan yang ke-7. Berikut adalah templat penutup atau kesimpulan. Anda boleh tulis gabungan ayat cadangan dan ayat harapan. Kesimpulannya, ayat cadangan agar atau supaya, iaitu ayat harapan. Berikut adalah contoh perenggan penutup. Ini adalah contoh hasil rumusan yang telah lengkap, yang terdiri daripada 4 perenggan, iaitu pendahuluan, isi tersurat, isi tersirat, dan penutup. Semoga panduan-panduan yang diberikan dapat memberi manfaat kepada pelajar. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.